Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada tuan dan puan, rakan-rakan sekalian. Dengan ini sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Selamat petang kepada semua. Assalamualaikum kepada semua. Alhamdulillah hari ini sebagaimana yang kita maklumkan, kita dapat bersiaran di ruang ini. Bersama-sama dengan satu lagi siri FB Live Perniagaan Lestari yang akan bersiaran setiap hari Isnin jam 5 petang. InsyaAllah kita akan ada 12 siri semuanya. Ini adalah siri yang pertama dan hari ini kita akan bersama-sama dengan seorang usahawan, rakan niaga kita yang kita akan bawa untuk buat perkongsian, buat perkongsian dengan topik sebagaimana yang kita sudah wartakan, yang sudah kita nyatakan, iaitu membuka cawangan retail. Jadi hari ini sebelum itu saya ucapkan selamat datang kepada tuan dan puan semua. Mohon boleh share video ini kepada rakan-rakan yang lain dan tuan dan puan boleh juga tinggalkan komen semasa kami bersiaran. Boleh tinggalkan komen untuk kita sama-sama berkomunikasi sekiranya ada mungkin pandangan ataupun soalan ataupun beberapa input yang diperlukan daripada rakan usahawan jemputan kita hari ini. Saya amat alu-alukan kerana ini adalah ruang dan masanya yang dibawakan untuk satu sesi, satu siri kepada rakan-rakan terutama di bidang retail ataupun orang kata di bidang peruncitan yang sedang menjalankan bisnes ataupun yang sedang melihat dan meneroka possibility ataupun potential dalam bidang ini. Jadi untuk itu sekali lagi saya ucapkan selamat datang kepada semua tuan dan puan. Hari ini hari Isnin, hari yang paling produktif insya-Allah dalam kita punya perancangan seminggu. Jadi untuk itu saya dengan ini saya membawakan rakan usahawan kita Encik Hazwan Jaludin. Assalamualaikum Encik Hazwan, apa khabar? Salam, khabar baik, Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Baik, jadi saya ucapkan selamat datang ke ruangan ini kepada siri yang pertama Perniagaan Lestari. Dan hari ini kita bersama-sama dengan rakan-rakan kita di ruang page Facebook Puan Ainun Muhammad secara live. Jadi Encik Azwan di mana hari ini ni? Nampak ada background yang live. Saya sekarang bersiaran di rumah. So ada apa ni organik punya pergerakan lah. Okey. Ini kita semua sedia maklum lah biasa sekarang dalam keadaan semasa bila kita semua kebanyakannya beroperasi dari rumah dan ramai usahawan-usahawan juga sekarang work from home. Jadi ini adalah senario yang biasa lah, yang biasa kita lihat. Jadi sekali lagi saya ucapkan selamat datang kepada Encik Azwan di ruang ini dan juga kepada rakan-rakan semua. Sebelum kita teruskan mohon kita sharekan video ni supaya kita dapat memanjangkan semua perkongsian, sama ada yang dapat bersama-sama secara live atau mungkin menonton secara rebroadcast. Kami awal-awal mengucapkan terima kasih atas sokongan serta masa yang diluangkan untuk bersama-sama kami. Jadi untuk itu Encik Azwan sebelum kita teruskan mungkin saya nak dapat sikit feedback daripada Encik Azwan. Boleh. Nak dapatkan sikit input daripada Encik Azwan. Apakah mungkin sedikit latar belakang perusahaan yang sedang Cik Azwan jalankan sekarang? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Hazwan bin Jaludin, bertugas sebagai Ketua Pegawai Operasi di Yakin Maksin Berhad. So nama company kami adalah Yakin Maksin Berhad, tetapi kami menjalankan perniagaan retail di bawah jenama Azin Mart. So retail ni bermaksud kita jual produk-produk keperluan harian seperti makanan kering, sejuk beku dan juga produk sedia dimakan seperti ready to eat, ready to cook macam tu lah. So perniagaan kami ni sebenarnya adalah perniagaan keluarga, start daripada family business. So ayah saya dan mak saya adalah orang yang antara terawal membuka Halal Mart pada tahun 2008 lah, pada tahun tersebut. So saya merupakan generasi kedua lah yang menyambung perniagaan ni, insyaAllah. Okey. Jadi kalau ikutkan apa orang cakap kuat pula background Cik Azwan. Okey guys. Jadi kalau ikutkan keadaan semasa mungkin Cik Azwan boleh cerita sikit lah background kan, macam adakah memang dari awal Cik Azwan memang apa orang kata
terus menjalankan perniagaan ini, mengambil alih daripada keluarga, meneruskan perniagaan daripada ibu bapa, atau sebelum ni ada perkara lain yang Cik Azwan buat lah sebelum menceburkan diri dalam bidang orang kata retail ataupun peruncitan. Okey, baik. Menarik soalan ni sebab sebenarnya perjalanan saya tak seperti yang macam cari kerja, ada orang berbagai sebab lah. Tapi saya lebih kepada diri kita ni ataupun keluarga kami ni adalah keluarga yang suka berniaga lah. Kadang-kadang bila kawan-kawan saya sampai sekarang masih lagi buat lawak lah. Contohnya macam aku lupa nak bayar krepek kau dulu. Benda-benda macam tu ada lagi sebab kita orang suka berniaga lah. Tapi untuk saya punya peribadi, saya graduate daripada kejuruteraan kimia bioproses daripada UTM Skudai. So saya boleh jadi engineer lah sepatutnya. Tetapi graduate pada 2011, ayah saya di Paro tu dia kita start 2008, so dia 3 tahun. Masa tu perniagaan halaman ni agak memberangsangkan lah, sangat bagus. So ayah saya kata nak kerja dengan family ke ataupun nak cari kerja kan. So masa tu saya lepas graduate, saya macam gairah lah untuk submit resume, datang interview kan. Tapi saya fikir kita ada peluang ni dan saya memang minat. Maksudnya ada orang dia tak minat tau, dia macam dipaksa kan. Tapi saya memang minat, tak ada masalah. Kalau kata macam gaji RM5 pun sejam pun tak ada masalah, macam itulah. So saya pilih untuk tak apalah, kita ambil lah cabaran ni kan. So pada tahun 2011 tu, lebih kurang bulan 8 macam tu, saya dah stop hantar resume semua. Dan saya terus bertugas sebagai di secara sepenuh masa lah di kedai. So memang menariknya memang saya sukalah macam mana family saya ataupun ayah saya train lah. Saya bukan bagi jadi bos terus. Tak. Saya kena jadi cashier counter, buat pembersihan dulu. So dia banyak mengajar kita daripada bawah lah sampai ke tahap yang sekarang lah macam tu. Jadi maksudnya tahun 2011 tu, tahun 2011 tu lepas tamat pengajian terus bekerja dengan syarikat ibu bapa. Yes, pada tahun 2007, 2008 tu kita berniaga kat rumah. So lepas tu saya matrik, bila ada cuti SEM saja kita memang akan bekerja. Cuti SEM je bekerja. So daripada first year sampailah fourth year saya degree bekerja. So bila habis tu memang terus sambung full time lah. So saya tak pernah bekerja secara dengan sesiapa lah, kecuali masa latihan praktikal saja macam tu. Okey. Jadi itu kisahnya. Jadi maksudnya secara serius bekerja dengan syarikat dan juga di bawah jenama Azimat ni bermula dari 2011 lagi. Betul, full time 2011. 2011 sehinggalah ke hari ini. Ya betul, sehingga hari ini. Jadi dalam tempoh itu pernah tak macam Cik Azwan kan, mungkin bolehlah cerita sikit apa sebenarnya kelebihan ataupun mungkin kekurangan apabila kita belajar satu bidang yang berbeza, kemudian kita buat bisnes yang berbeza, kemudian kita kata kita tak pernah mengalami pengalaman bekerja dengan orang lain. Jadi apa mungkin yang itu daripada pengalaman Cik Azwan ni, apa yang Cik Azwan boleh dapat daripada perjalanan? Bagi saya sebenarnya soalan ni dia macam orang tanya apa guna kau belajar macam tu, macam orang tanya perempuan belajar tinggi masak kan. Tapi sebenarnya dekat universiti ni kita belajar kehidupan lah. Sebab saya dekat universiti tu saya memang suka aktif dalam buat persatuan. So dia mengajar saya dalam arti kata kepimpinan. Saya suka hiking, trekking beberapa hari macam tu kan. So dia macam sebenarnya ajar kita mood survival, macam mana kita serba-serbi kurang. Pengajaran tu satu hal. Dan alhamdulillah lah saya berjaya juga graduate walaupun macam tak berapa cantik sangat. Tapi memang struggle lah, maksudnya kita habiskan pelajaran-pelajaran lah. Tapi waktu belajar tu memang kita bukan belajar pembelajaran saja. Tapi universiti tu mengajar kita pelbagai kehidupan. Kalau kita betul-betul menceburkan dirilah, contoh macam ada pelbagai persatuan, tak kisahlah persatuan apa pun. Sebenarnya itu dia akan membentuk karakter kita kemudian nanti insyaAllah. Jadi kalau katalah macam sekarang ni, apa yang menjadikan kita berbeza? Macam kalau macam tuan tanya saya sendirilah, sebenarnya saya pun latar belakang engineering. Pada tahun 2000 graduate dalam bidang kejuruteraan. Tapi pekerjaan pertama yang saya ambil atau bidang pertama yang saya ceburi adalah pendidikan awal kanak-kanak.
Sehinggalah pada tahun 2008 saya membuka sendiri satu syarikat dan mengambil program licensing pada waktu itu dan membuka sebuah perusahaan pusat pendidikan kanak-kanak. Sampai 5 tahun habis kontrak tu jadi dia tamat. Jadi saya melihat daripada pengalaman saya pula, saya melihat bahawa ada kelebihan bila kita ni ada latar belakang teknikal ataupun ada orang kata kita belajar benda lain tapi buat benda lain. Jadi apa yang kita belajar tu sebenarnya ada memberi kelebihan kepada kita apabila kita buat bisnes ni. Jadi kalau macam Cik Azwan kan, memang universiti tu belajar Betul. kehidupan lah. Tapi ada tak perkara-perkara yang memberi Ada. sumbangan kepada Contoh apa macam yang tuan buat sekarang? macam bisnes saya, dia dipelopori oleh kedua orang tua saya. So mereka ni dia ada style old school dia. So bila berdepan dengan cabaran dengan kita punya perniagaan ni, kita kena ada satu kita panggil macam kita kena cari, kena research, kena ikut undang-undang semua tu. So sebenarnya tu perlukan ilmu, perlukan carian macam mana kita nak ikut ni. Sebab kalau macam parent saya, dia kalau boleh berniaga diam-diam gitu je kan. Tapi pematuhan tu kena perlu. So apa yang kelebihan yang apa yang saya ada waktu tu, saya akan mencuburi semualah. Okey, sepatutnya kena macam ni, gaji minimum kena macam ni, yang ni kena macam ni. So kita lebih alert dengan benda-benda tu. So dia membantu kita maknanya kita jalankan bisnes ni dengan lebih tepat. Bukannya nanti terlanggar nanti rugi banyak nanti kemudian. Faham. Maksudnya kita ada kelebihan lah walaupun kita belajar bidang lain, kemudian kita buat bisnes lain, kita tetap ada kelebihan kita. Jadi untuk itu, mungkin tuan boleh cerita sedikit lagi tambahan sedikit tentang apa sebenarnya Azinmat ni dan apa sebenarnya lah, apa cerita di sebalik Azinmat, kenapa nama dia bukan As-Solihin? mungkin ada perkara-perkara yang boleh dikongsikan sebelum kita cerita panjang lagi tentang macam mana pengalaman membangunkan kedai ataupun membangunkan cawangan dan seterusnya. Jadi apa sebenarnya kisah di sebalik Azinmat ni? Kita ada assistant. Okey, baik. Pada tahun 2007-2008 tu Azinmat ni sebenarnya kami berasal daripada perniagaan jenama Azin lah. So bila perniagaan Azin tu kita ni antara 5 kedai pertama yang buka dan masih kekal sampai sekarang lah. So perniagaan nama tu agak-agak berubah sikit, ada Azin, ada Azim macam tu lah. Dan kemudian pada tahun seterusnya kita memang fokus daripada mula sampai sekarang, kita fokus jadikan kedai kita sebagai kedai halal mat ataupun macam orang masuk tu dia tahu okey ni barang-barang keperluan produk keperluan buatan muslim ataupun bumi putra macam tu. So bila tahun demi tahun macam tu kita ada set target. Kita set target macam ni. Kalau orang nak cari makanan halal je mesti Azinmat. Kita nak cari dapatkan sesuatu je Azinmat. Nak dapatkan contoh kalau dulu air zam-zam sebelum boleh dijual dulu, so dapatkan Azinmat. So benda-benda macam tu, benda-benda yang kata halal ataupun yang itu yang pertama, maknanya dari segi pengguna lah. Yang kedua adalah segi penjual. So kadang-kadang ada kawan-kawan tanya, aku ada produk ni tapi tak tahu nak jual kat mana. Dia akan cakap, ada orang akan cakap kat dia ataupun dia tahu Azinmat boleh bantu dia untuk pasarkan produk dia. So kita jadi satu tempat untuk pasarkan produk-produk keperluan harian ataupun keluaran Bumi Putra. Jadi so, maksudnya maksudnya Azinmat dia ada dua. Sebenarnya dia ada dua segmen pelanggan kalau kita dengarlah daripada apa yang Tuan Azwan cerita tadi. Maksudnya satu memang pelanggan yang kita sebut sebagai direct tu, business to customer secara retail atau kita kata runcit kecil-kecilan, dia beli sikit-sikit untuk kegunaan harian, untuk kegunaan keluarga. Dan ada lagi satu kumpulan segmen pelanggan adalah pengeluar. Pengeluar atau pengeluar lah, manufacturer, pengeluar produk-produk yang sesuai untuk diletakkan di Halal Mat. Jadi dalam sepanjang perjalanan lama tu sebab dari 2011, berapa tahun tu? 2011 sampai 13. tahun 2021. 13 tahun. Kurang lebih 13 tahun ni. Jadi dalam banyak-banyak tu sampai ke tahap betul-betul jelas dengan segmen pelanggan yang ada. Apakah antara perkara yang Cik Azwan nampak mencabar.
sampai ke orang kata 13 tahun ni, apakah Betul. antara perkara-perkara yang mungkin ada 2 atau 3, kalau ada 10 sekejap lagi tak habis pula kita nak bercerita petang ni kan, mungkin ada 2 atau 3 lah cabaran yang dihadapi membangunkan jenama Azin Mat sebagai satu jenama yang dikenali sebagai halal mat. Okey, bagi saya perkara penting dalam kita nak buat sesuatu perniagaan ni adalah aktiviti pemasaran lah. So aktiviti pemasaran tu memang kena berterusan dan sentiasa konsisten. Mungkin tak perlu banyak tetapi dia konsisten. Contoh macam apa yang kami rasa kami berada lebih sikit daripada orang lain adalah kami banyak kuasai di carian Google. So macam kita target macam ni. Kalau macam saya cakap tadi adalah bila orang kata nak cari produk dekat Azimat kan. Saya pula fokus kepada di Google. Kalau dia type produk something, dia keluar website saya. Okay. So tu contoh macam ada jenama, contoh saya sebut sini Tisha, Parata Tisha kan. So type Tisha, Parata Tisha, dia akan keluar Parata Tisha daripada website azimat.com. So sebenarnya benda-benda tu dia akan membantu perniagaan kita ni untuk perniagaan yang lebih stabil macam tu. So cabaran dia memang sangat-sangat banyaklah kalau kita nak pastikan benda tu boleh berlaku. Dia banyak tenaga, banyak wang ringgit dan sebagainya. Yang kedua adalah dari segi pematuhan undang-undang. Jujur kami ni oleh kerana kami ni business family, dulu macam adik-beradik saya ni ada adik 8 orang. Okay. So adik-beradik saja yang boleh jaga kaunter dululah. So waktu awal-awal tahun 5 tahun pertama macam tu memang kita counter je family kan, tak boleh orang luar. So dan gaji pun main cincai lah. Tapi gaji sebab makan percuma kan, tidur percuma, so nak kira apa lagi, kita terima lah apa yang diberi kan. Kemudian bila kita satu fasa yang kita nak ikut peraturan, kita tahu banyak juga kos sebenarnya sebenarnya kena macam ni, kena ada KLSP per keso. Daripada awal buka kami tak pernah terus carun KLSP per keso. Agak lewat dan bayarlah, denda kena bayarlah tapi kita itu proses. Nak kata saya bukan nak cakap kalau buka bisnes tak kena bayar, tak, diikut situasi. Kalau kita rasa yang tu, kita buatlah yang tu kan. So tu dan kemudian seterusnya kita pula macam bila buat keuntungan kita pula terleka tentang cukai. So kami ni dah pernah didenda beratus ribu lah sebenarnya. So dah alhamdulillah dah selesai bayar lah ratus ribu daripada LHDN. So kita dulu tak tahu bahawa kita kata kos renovation adalah kos yang boleh ditolak cukai. Tak boleh sebenarnya. Kos renovation tak boleh ditolak cukai. So kita pun di backdated baliklah oleh LHDN. So kita belajar sesuatu yang besar itulah. Dah duit mana boleh nak dapat mana-mana. Pernah kita cari dia kaut macam tu je kan. So betul. Tapi kita lebih belajar sesuatu lah. Kemudian fasa seterusnya kita lebih kepada pensyarikatan. So dulu kami ada enterprise lah. Sampailah tahun 2011, 2018, 16 macam tu baru kami ada syarikat Sdn Berahat. Itu pun ada keperluan. So itu banyak strategi dia. Contoh kita tengok bila cukai terlalu tinggi dan kita perlu optimumkan cukai tu, kita kena berubah dari mana ke mana. Itu ada pelbagai strategi lah. So banyak benda-benda yang cabaran ni memang mengajar kita sesuatu lah. Kalau kita tak hadap tu, kita tak rasa. Yang seterusnya yang rasa yang paling sentiasa berlaku sampai hari ni adalah kita panggil turnover untuk staff. So untuk retail ni memang dia turnover dia agak tinggi. Saya tengok rakan-rakan yang di halaman lain ataupun saya tengok di kat luar tu, memang kalau kita tengok kalau runcit ni mesti selalu tampal ada vacancy, mesti selalu. So kita memang kena guna konsep always vacancy tu sentiasa open lah supaya kita tak ada terputus-putus. Kalau macam ada company kita tengok lama ni kau kerja kan, tapi memang retail ni dia memang agak cepat sebab dia lepas habis SPM je dia sambung belajar. Dia kerja lah 6 bulan ke macam tu lah. Degree ke tu dia macam tu. Itu yang saya nak kongsikan ini insyaAllah. Alright. So antara yang macam Cik Azwan kongsikan 3 perkara tu, kalau saya tengok kalau kita dengar balik, mungkin rakan-rakan di luar sana anda semua yang bergerak usahawan terutamanya atau bakal usahawan bila dengar ni mungkin rasa perkara ni betul lah. Maksudnya bukan saya seorang yang menghadapi isu yang sama, contoh. Jadi bila berbalik tadi sebut tentang perancangan
perkembangan, maksudnya nak mengembangkan itu satu persatu tu, nampak bahawa macam Azin Mak ni dah berevolusi maksudnya dah banyak berevolusi dari tahun 2011 sampailah sekarang, maksudnya dah ada banyak evolusi yang berlaku dan kita yakin evolusi ni sebenarnya antara orang kata faktor yang menyebabkan Azin Mak dapat bertahan hingga ke hari ini walaupun dengan pelbagai cabaran. Jadi daripada fasa perancangan satu persatu itu yang kita dengar tadi kan, asalnya keluarga, bermula dengan enterprise sahaja, kemudian dah mengalami fasa kefahaman yang lebih tinggi, kemudian diteruskan diuruskan dengan persyarikatan yang lebih solid. Jadi sepanjang itu katalah Encik Azwan kata antara cabaran tu 3 perkara tu, kalau katalah akan datang ni, masihkah ada orang kata rancangan untuk membuka dan menambah cawangan? Sebab sekarang ni mungkin Tuan Azwan boleh cerita sikit cawangan tu kan sekarang ada berapa, mungkin di mana lokasinya, dan dalam masa terdekat mungkin dalam setahun, 2 tahun atau 3 tahun akan datang, apakah ada rancangan untuk membuka cawangan ni tadi? Baik, alright. Sekarang ni kami start 2028, so kita ni kebanyakannya pertambahan ni secara organik lah. So kita biasanya kita kumpul duit 2 tahun, setahun kita akan buka satu outlet. So tak macam orang lain yang mungkin ada perniagaan yang laju, 5 tahun ataupun 2 tahun dah ada 10 cawangan contohnya. Tetapi kita ni fokus kepada continuity ataupun organik yang lebih bertahan. Kita nak satu tempat tu, target kurang-kurang aku 5 tahun kat sini. Kurang-kurang kita nak bukan setahun 2 tahun. Kita buat kita panggil kontrak sewa tu pun kalau boleh berapa maksimum boleh pergi. Kita tanya dia kan. 5 tahun okey 5 tahun. Sebab tu kita punya penelitian untuk secara teliti kita nak cari outlet tu sangat-sangat ada satu yang macam kurang tu kita akan begitu petikaikan lah sebab kita ada team kan. Okay, kenapa ni, kenapa tu kita akan throw out the idea lah. So Alhamdulillah sekarang ni kita ada 8 cawangan. So outlet kita yang terakhir dia buka pada Disember 2019 di Puchong. Okay. So tu yang terakhir. Kemudian throughout the COVID ni ataupun PKP atau sekarang apa PMN kan, pembuat program bulan PPN apa dah lah kan. Okay. Kita pun dah lost track dah nama lost track lah. Okay. Pasal 1, pasal 2 whatever is lah. So kita ada juga kita panggil hantarkan macam surat untuk letter of intent nak sewa, kita ada interview untuk sewa, banyak yang tak berjaya lah. Ada 2-3 tempat tak berjaya. Kemudian sebab kita tak looking for tempat menarik, lepas tu kita masuk. Kita bukan macam tu sebab business retail ni dia margin rendah. Betul. So bila margin rendah, kita kena pastikan kita punya OPEX kita ataupun operating expense kita at very minimum level yang kita boleh jaga. So kos yang paling utama adalah kos sewa lah. Sebab kalau kita kos sewa 4,000 maknanya sepanjang 4 tahun atau beberapa tahun yang kita berniaga minimum 4,000. Biasanya tahun kedua 3 dia akan naik. So kita akan cari yang paling rendah lah. Kita punya guideline kita. Lagi rendah lagi bagus. Sebab dia akan tarik kita punya average sewa tu akan jadi lebih rendah. Okay. So insyaAllah dalam bulan Oktober nanti kita akan buka satu lagi cawangan di Putra Heights. So Putra Heights ni cawangan kita yang ke-9 lah. Selain daripada cawangan ke-9 ni, waktu PKP ni kita berjaya juga buka satu kita panggil pusat edaran lah. Actually cawangan utama kami di section 15 Shah Alam. So di section 15 ni ada 3 tingkat. So Alhamdulillah parents saya dia suka ataupun kita panggil dia looking forward tu sangat-sangat jauh ke depan lah. Bukan macam orang muda banyak duit sikit dia akan tukar kereta lah, beli apa sesuatu lah kan. Tapi parents saya dia beli bangunan. So satu yang saya rasa satu panggil pembelajaran yang sangat bagus lah kat diri saya kan. So bangunan 3 tingkat tu bangunan sendiri punya. Kemudian yang tingkat 1 kita buat pusat edaran dengan siap lift sampai ke tingkat 3 lah. Maknanya ada 2 tingkat, 3 tingkat semua. Kalau bahasa Melayu tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 kan. Bahasa Inggeris ada second floor, first floor gitu lah. So daripada kita panggil 8 cawangan ni, ada 3 cawangan ataupun bangunan adalah milik sendiri. So kami ni memang bisnes ni kita bukan hit and run lah. Kita memang duduk situ, bayar sewa. Kalau kita
beli bangunan ni berapa puluh tahun nak bayar kan, 30 tahun, 10 tahun. Betul. So memang kita bisnes ni memang untuk long term. Sebab kita ada satu objektif, kita ada semangat, kita nak tengok kita pun masih kekal lagi, kita punya identiti. Maksud identiti ni, kita keunikan kita ni, kita memang bawa brand local product, Bumiputra product saja. Kita tak bawa national product macam Nestle, kita tak bawa. Sebab kita rasa kalau kita bawa, kita akan sama dengan orang lain. So kita nak memang keunikan tu sentiasa maintain supaya orang tahu Azimat tu macam mana identiti dia. Itu. Alright. Cik Azwan, mungkin kita ada rakan kita rakan kita Tuan Muhammad Syafiq, dia tanya bagaimana Tuan urus staff lebih-lebih lagi ketika musim pandemik. Waktu biasa pun turnover dah sebut tadi kan, cabarannya turnover staff itu antara yang cabaran yang Tuan Azwan senaraikan tadi kan, yang ketiga. Betul. Jadi Tuan Syafiq tanya ni, kalau dalam keadaan pandemik apa pengalaman Tuan? Macam mana Tuan urus sebab yalah boleh buka kan tapi dalam keadaan tertentu. Bagi saya kita kena ada satu ataupun department HR kita mesti kena mantap lah. Maksudnya bila pagi tu nak buat apa dah tahu dah. Contohnya macam pagi kita dah tahu siapa datang, outlet mana buka, outlet mana lewat, kita dah tahu. So bila tahu tu jangan tahu je, kena ambil tindakan. Maksudnya lewat kena bagi surat tunjuk sebab kenapa lewat ataupun call. Kalau tak buka lagi kita kena dapat maklumat. Maksudnya kita sebagai majikan ni kita kena sentiasa alert dan ambil tindakan dengan pantas. Kalau bukannya biar je lah, tak apalah. So bila tak apalah tu staff ni akan anggap ataupun manusia macam budak kecil kan, mak dia tak tegur pun, dia tak cakap, dia ingat tak salah ataupun dia ingat dia tu betul. Ataupun dia ingat tak apa, okey macam tu. So kita kena ambil tindakan yang sewajarnya lah. Tak kisahlah musim pandemik ke tak pandemik ke, kita kena ambil tindakan dengan tepat dan laju lah. Macam kami ni. Jadi maksudnya sistem pengurusan HR tu dia masih berjalan sama. Walaupun kita kata pandemik mungkin jam kita berbeza kan. Orang yang masuk mungkin tak sama macam sebelum ni kan. Jadi maksudnya sistem tu tetap sama juga. Tapi kita kena ada macam equipment ataupun kelebihan dari segi teknologi lah. Contoh macam mana nak tengok kedai buka semua. Macam kena fikirlah. Kita adalah kita punya sistem kan. Kita tahulah kedai tu buka. Kita tahulah orang dah clock in, clock out, kita boleh tahu. Tapi masing-masing pendiri bisnes tu kena tahu macam mana nak atasi benda tu. Jadi bila kita sebut ini dah ada kita punya rakan juga Muhammad Firdaus Jalan, dia tanya apa cabaran terbesar dalam bisnes trading dan logistik macam tuan ni. Saya lihat bahawa bila tuan sebut ada distribution center, maksudnya memang Azimat sendiri sebenarnya yang buat penghantaran kepada semua 8 lokasi yang ada tu. Jadi bila dalam keadaan sekarang ni dia melibatkan bukan sahaja pengurusan kedai rujit, maksudnya bukan sahaja tentang pengurusan membuka retail ni, cawangan kedai ni, tetapi juga menguruskan satu lagi. Jadi kepada rakan-rakan di luar sana, kalau kita bercakap tentang business model akan nampak macam mana sebenarnya business model yang ada dalam sebuah perniagaan retail. Dia kalau retail satu, dia berbeza. Bila kita dah ada sampai 8 cawangan, dia berbeza. Bila kita dah ada betul-betul satu solid distribution center yang betul-betul kita yang distribute, bukan lagi kita order berasingan daripada distributor yang lain. Jadi pengurusannya juga berbeza. Jadi ini satu soalan yang sangat relevan. Jadi untuk orang kata manfaat kepada rakan-rakan semua, kepada anda semua yang berada bersama-sama kita di page Pak Ainul Muhammad ini. Jadi mungkin tuan boleh kongsikan lebih sedikit. Apa pula cabarannya? Tadi dah kata 3 tu masa nak mengurus kan, sekarang mengurus kedai tu tadi. Sekarang ni pula bila dalam keadaan sebenarnya tuan dalam bidang sebenarnya dah trade barang-barang tu dan melibatkan logistik. Okey, baik. Right. Yang paling utama yang saya nak kongsikan di sini, yang pertama adalah dari segi vendor. Oleh kerana kita ni bawa konsep kita adalah konsep bisnes yang Bumiputra. So kita tahu macam mana situasi ataupun keupayaan vendor-vendor Bumiputra kita ni. Tapi kami ni memang sentiasa proaktif lah, sentiasa untuk cari. Apa yang saya cakap pertama adalah vendor keupayaan dia pun boleh kira ataupun sesiapa yang menonton ni, dia kalau dia vendor kan, kalau dia buat karipap lah katakan kan. Kalau buat karipap, satu pack karipap tu dia nak hantar ke cawangan kami. So sebenarnya satu kali round tu berapa purchase order yang dia boleh dapat. Dan dia tengok dalam, cuba dia reflect diri dia balik, adakah dia mampu untuk cater kita. Kita tak jangan cakap banyak kedai kat sini. Kita cakap kalau you masuk satu produk kat kami akan hantar ke 8 cawangan. Terus 8 cawangan yang akan buat order kepada dia. Tapi kat sini kita tengok dalam sepanjang perniagaan ni,
banyaklah juga yang berjaya dan ada juga yang tapi lebih banyak yang kurang berjaya sebab pengalaman kami ni sentiasa ada stok putus-putus. So bila stok putus bermaksud kita akan kurang sale. Bila kurang sale, mana pelanggan akan kurang dan dia malah datang sini saya tak ada je. Macam tu kan. Contohnya saya cerita tentang ataupun daripada sekarang ni yang berlaku sekarang ni, sekarang air gau. Air gau ni mungkin ada yang kena dengar, ada yang tak nak dengar. So saya pun tak tahu. Interesting dengar, apa tu air gau. Air gau ni adalah air jenama air mineral. So dekat customer kami ni memang minat lah air gau ni. Maksudnya dia daripada Pahang, air Pahang ni. Tapi Pahang, dekat Pahang lah dia punya kilang tu. Ingatkan air Pahang. Okey, alright. Bukan, dekat Pahang tempat dia. Saya tengok Temeloh ke apa something lah. Alright, okey. Sekarang ni kita tak dapat stok lagi sebab kilang tu tutup akibat COVID. So kalau tutup tu 14 hari. Tapi ini maklumat yang saya dapat lah. Jadi kadang-kadang dia start dia tak ramai. Kalau 10, kalau KKM akan bagilah kalau berapa persen lebih daripada tu dia akan suruh tutup. Biasanya KKM macam tu. So dia terus contoh macam tu. So dia tak nak brand lain. Saya tak nak brand ni, brand Faiza ke, brand apa ke. Saya nak Aigau ni juga. Dia tak nak. Walaupun kita sediakan alternatif ke ataupun macam yang lebih baik, lebih mahal ke kan. Dia tak nak, dia nak Aigau juga. So tu menarik. Okey, alright. So customer kami memang macam tu. Contoh sama juga dulu ada sebelum ni kita ada krisis untuk stok ayam. Dia nak ayam jenama Dr. Zainal je. Dia nak ayam jenama Bismi je. Yang lain-lain tak nak. Saya tak nak ni, saya nak ini je. Sebab kita bawa ada brand, beberapa brand. Kalau brand diputus, dia takkan beli brand tu. Dia nak beli brand tu juga. Dia sanggup tunggu. So kami customer ni bukan simply yang biasa je lah. Customer kami dia memang loyal. So kita kena jaga dia, kita kena bagi dia produk yang betul lah. Bukan produk yang dia nak. Bukan yang kita rasa sedap ni ataupun untung banyak ni. Tak. Produk yang dia nak. So continuity tu kena ada. Vendor tu cabaran dia. Itu yang pertama. Okay, yang kedua adalah bukan cabaran tapi saya kongsikan kenapa kami letak ataupun outlet kami ni dekat-dekat. So kami mengambil kita panggil pembelajaran daripada syarikat-syarikat retail. Apabila mereka buka di awal ni, dia akan buka di tempat yang berdekatan dengan dia. So bila buka berdekatan, kita boleh servis outlet kita tak lebih daripada 2 atau 3 hari. So produk tu sentiasa top up. Sentiasa baru. Kalau mi ni customer tanya, mi bila semalam 2 hari semalam tak nak semalam. Dia macam tu, dia nak yang baru walaupun mi tu tahan seminggu, dia pun bukan nak masak esok. Tapi dia memang customer tu jenis macam tu kan. So tu yang kedua. Yang ketiga adalah kalau orang faham retail ni, boleh guna kredit lah. Tapi dalam bisnes kami ni, Halal Mart ni, oleh kerana kita ni banyak urusan dengan KS, so kredit tu bukanlah satu option utama mereka. So kita banyak kepada cash. So nak beli barang ni kita beli banyak, lepas tu belum lagi jual lagi, tapi dah kena bayar penuh. So tak ada kredit. Yang ada kredit pun macam company besar lah, macam Faiza, Adabi tu alhamdulillah lah ada kredit. So sebenarnya kredit ni bukannya kita nak minta panjang ke, terlalu panjang ke macam kat Tesco kita pernah dengar ataupun hypermarket ke 2-3 bulan dapat payment. Tak. Bagi kami macam ada tempoh paling minimum pun 7 hari pun dah cukup baik sebab kita nak dapat barang tu, kita nak distribute balik, so nak susun, nak bagi customer nampak, so itu pun ambil masa. Kalau kita bayar penuh, sekarang ni banyak vendor pula kita bayar penuh, barang tak ada pula. Geram betul. Okay. Dah lah dia tak bagi term payment tapi dia suruh bayar penuh. Bila bayar penuh tak ada barang pula. Tak kisahlah apa pun jenis. Yang ni sensitif, saya tak nak sebut nama lah, tapi memang ada berlaku. Saya harap banyak-banyak AKS yang ada tu kena improve benda tu. Kalau dia rasa tak boleh terima order, kena bagi tahu awal supaya kadang-kadang ni kita nak ada option lain. Kita dah tambah situ berapa puluh ribu, kita nak pilih lain ke apa kan. So tu sedikit cabaran yang saya kongsikan lah. Yang ini bila ini antara perkara yang menarik dan baru sebab kadang-kadang orang ingat Azin Mart ni kedai Okey, kedai saya pun boleh buka kedai okey, buka cawangan. Okey, saya pun boleh buka cawangan. Tapi sebenarnya semua ni kalau kita lihat daripada apa yang Tuan Azwan kongsikan tadi, daripada 2011 sampai sekarang hampir mencecah 13 tahun meskipun kita nampak macam
kenapa tak buat banyak lagi kan? Tapi betul. kita lihat apa sebenarnya di sebalik, di belakang tu perancangan. Jadi bermula dengan, tadi Tuan Hazwan ada sebut kepada siapa-siapa yang lambat sikit masuk Tuan Hazwan ada sebut di peringkat awal dia adalah perniagaan keluarga diuruskan dengan enterprise, adik-beradik je saja ahli keluarga yang jaga kaunter dia bermula dengan begitu. Tetapi sehinggalah sekarang kita lihat ada 8 cawangan dan diuruskan dalam model kerangka bisnes yang dah berbeza. Dia bukan sahaja retail tetapi cawangan retail itu dah bertukar kepada pengurusan bisnes secara orang kata bisnes trading dan juga melibatkan logistik. Jadi antara cabaran tadi dah sebut vendor. Kemudian tentang lokasi bagaimana syarikat menjaga orang kata keperluan pelanggan itu dengan menguruskan lokasi dalam kilometer radius tertentu, dan yang seterusnya tentang terma bayaran itu antara cabaran. Biasanya siapa-siapa yang dalam bisnes bidang ni dia akan tahu, dia akan faham tentang terma-terma ni. Jadi saya rasa Tuan Hazwan dah bagi tahu tips ataupun panduan kepada rakan-rakan usahawan di sana, IKS terutamanya, kalau ada produk kan, yang ada produk yang nak dipasarkan melalui Halal Mart, itu adalah antara kriteria saya antara kriteria ataupun perkara penting yang mesti anda semua ada baru boleh deal nak masuk kepada ini. Kira Azien Mart masih lagi dalam kategori mini mart atau macam mana ni Cik Azwan? Masih mini mart, masih satu lot saja. Masih dalam kategori minimat Jadi kalau kata nak masuk kepada hypermart, lagilah memerlukan kriteria yang lebih orang kata lebih disiplin. Lebih disiplin. Lagi-lagi dah bayar penuh, tak ada pula produk. Saya bila dengar tu saya pun rasa kecewa walaupun bukan bisnes saya lah. Kita faham sebab kita dah letakkan duit modal tu dan kita perlukan stok tu untuk jualan. Sebab kalau tak ada, tak boleh lah nak jual kan. Tak ada jualan, tak ada sale, kita maksudnya tak adalah income Jadi kita orang yang berniaga ni, saya faham rakan-rakan dalam yang berada dalam sesi ni dan juga yang berada sentiasa follow page Puan Ainur Muhammad ini, saya sangat yakin bahawa tuan dan puan faham sedikit sebanyak keperluan kena ada sale tu tadi. Okey, mungkin saya ambil juga sedikit satu lagi soalan daripada rakan kita. Kalau boleh dikongsikan yang mana yang boleh dikongsikan tuan kongsi, kalau tidak saya pun sangat faham apakah macamnya Tuan Kuknis Perlis Hemoy, saya nak sebut nama pun panjang sikit Okey, perisian apa ataupun macam mana kawalan data stok cawangan macam mana menguruskan data-data pembekal dan seumpamanya. Sebab tadi Cik Azwan ada mention kita kena fikir macam mana sistem apa yang perlu kita gunakan untuk mengurus ni semua. Okey, baik. Soalan ni bagi saya pilih untuk tidak menjawab jenama yang digunakan, tapi saya bagi guideline cara ataupun macam mana nak pilih ataupun macam mana yang kami pilih lah. Okey, antara kriteria yang kita pilih ni, present yang kita beli tu, kita ni macam saya dah kongsikan tadi, kita buat order daripada ada center kita. So center kita ni tahu apa barang yang tak ada kat sana, tahu barang apa yang tak ada kat outlet sana. So daripada situ kalau present apa pun, tanya dia, boleh ke buat macam tu? Kemudian data tu bila dia antara outlet ataupun antara kedai, bila dia hantar sana, sini kurang, sana tambah tak? Dia kena auto macam tu. Jangan kita nak buat kerja 2-3 kali. Benda macam tu yang akan membantu kita punya akan lebih mudah lah. Dan kita akan kurangkan tenaga kerja untuk manual check. Barang apa tak ada, barang apa tak ada. Kalau kita guna present, kena labur ni, present ni masalahnya orang suka beli yang mahal tapi tak tahu guna. So bagusnya kita tahu apa kita nak guna. Kita nak macam mana? Kita tanya, perlu tak? Macam dulu, kami ada masalah nak pilih present ni. Nak pilih present yang boleh jual menggunakan sales volume. Sales volume ni dia ada variance dan sales volume. Contoh macam kat Shopee lah. Contoh kat Shopee tu dia ada macam pilih ni, lepas tu pilih bulk pula. Dia ada level, dua level. So dua level tu untuk dari segi programming dia agak sukar. Dan tak semua present yang normal ataupun yang biasa-biasa dia buat. So tu antara kriteria. Sebab kami ni ada jual juga untuk ejen ataupun Halal Mart kecil-kecil yang dia datang kat kedai kami. Dia pergi Azien Mart ni, dia nak beli barang ni secara bulk untuk jual kat kedai dia. Ada juga kami jual harga macam tu. Selain kami hantar ke kedai-kedai kami juga jual produk secara bulk. So bila bulk tu harga dia lain, price level dia lain. Kemudian dia nak beli banyak pula. Itu dia punya sales volume kita panggil. Sales volume tu pun ada. Kalau beli 6 hingga berapa, 12, harga sekian. Kalau beli 12 hingga tu sekian. So kita punya setting macam tu. Sebab bila kita nak orang akan beli banyak, dia akan diskaun banyak lah. Takkan dia kata aku beli 1 sama dengan beli 10.
So macam tu tak bagus lah. Tapi benda tu kena pakai sistem. Ya. Macam tu. Jadi kalau macam ini menarik sikit sebab sebenarnya Cik Azwan sedikit sebanyak dia ada share. Kalau rakan-rakan semua, anda semua yang berada sekarang ni bersama-sama kita follow perbincangan ni, akan nampak sebenarnya ada additional customer segment. Ada customer segment tambahan rupanya di situ. Jadi sekiranya contohlah macam saya lah. Mungkin saya balik kampung contoh lah. Ini contoh sajalah, saya balik kampung di Bandar Datuk contoh. Saya buka kedai runcit Aminah. Saya buka kedai runcit Aminah. Mungkin saya nak beli barang daripada Azimat sebab saya tahu dia ada. Jadi saya tak payah sos lagi pening-pening cari kat tempat lain. Saya kata okey, Azimat saya beli saja, tapi tiap-tiap bulan tu jadi saya beli bulk juga untuk jual kat kedai saya. Tapi bulk saya tu mungkinlah tak sebesar, tak sebesar orang kata minimart sebab dia cuma kedai runcit saja. Mungkin volume dia agak sedikit tapi masih ada lagi volume. Jadi mungkin kepada rakan-rakan anda semua di luar sana, apa orang cakap, dapat kita harapkan supaya dapat beberapa panduan daripada apa yang dah dikongsikan. Saya tambah sikit tadi. Yang Puan cakap pasal perkongsian nak buka kedai tu kan. Saya nak sharing pada tahun 2019 sebelum pandemik bermula ni, 2018-19 ni kita ada buka satu CSR lah. Kita masa tu banyak orang membuat macam mana nak buka kedai. So apa yang kita bantu adalah mana-mana masjid ataupun koperasi, kita bantu masjid dan koperasi je. Okey. Yang nak buka macam kedai pasar mini ke apa, kita akan bagi khidmat rundingan percuma, khidmat pertanyaan percuma, kita bagi macam tu. Tetapi dia ada syarat-syarat adalah untuk pertama tu percuma dan sehingga habis tu kalau nak next tu dia kena beli ataupun subscribe package macam stok dengan kita. So dia beli stok minimum 10,000, lepas tu kita akan bantu dia lah nak beli kat mana, guna software apa, kita bantu macam tu. So maksudnya kat sini bukan kita sebenarnya banyak je, ada je beberapa halal mat yang kita set upkan dia. Sebab kita rasa ada tanggungjawab kat kita supaya dia tak nak kita buka, dia tutup. Buka 2 tahun tutup. So kita nak dia buka dengan betul. So alhamdulillah ada beberapa yang dapatkan khidmat nasihat daripada kami. So kami tak charge khidmat nasihat ni, tapi kami minta dia beli dengan kita ni ada sekian jumlah. Supaya kita boleh cover balik lah. Sebab ilmu tu boleh kongsi. Kalau kita nak kita kongsi tu, dia buka tu dengan betul dan dia boleh belilah dengan kita lagi kan. InsyaAllah macam tu lah. Alright. Tapi kalau yang khidmat konsultasi macam tu untuk set up kedai ni tadi, adakah koperasi ataupun mana-mana institusi macam masjid atau surau ke macam mana bila nak mula satu inisiatif tu, adakah dia perlu guna jenama Azimat atau dia buka saja kedai dia? Kami bantu dia macam mana nak buka minimart je. So kita bagi tahulah nak buka tu guna jenama apa semua, tapi tak ada kami nak minta orang yang pihak lain tu untuk buka di bawah jenama kami, tak ada macam tu. Okey, faham. So ada satu lagi revenue stream yang indirect sebenarnya. Jadi kalau tuan dan puan semua sebab kita anda semua yang berada sekarang ni bersama-sama kita, saya yakin adalah orang-orang dari kalangan mempunyai latar belakang berniaga. Jadi boleh follow perbincangan kami dengan orang kata dengan lancar. Sebenarnya saya melihat kepada segmen-segmen dalam satu business model. Kalau tuan dan puan biasa dengan business model Canvas sepanjang perbincangan ni sebenarnya itulah kerangka yang kita bincangkan. Kita bercakap tentang key partners, vendor tadi kan. Kita bercakap tentang aktiviti. Jadi Encik Azwan tadi dah cerita tentang marketing. Saya mungkin sebab flow perbincangan kita agak menarik jadi saya tambah sikit sebab antara salah satu perkara yang Encik Azwan sebut adalah aktiviti pemasaran, dia tak semestinya besar-besar tetapi kena sentiasa ada. Jadi antara yang memang Cik Azwan cerita tadi adalah di Google punya Google placement. Jadi saya mungkin nak highlight perkara ni Cik Azwan orang melihat bahawa cawangan kedai retail ataupun kedai runcit ke ataupun minimart, kalau macam dalam konteks Azin mungkin sebab dia ada banyak tapi kalau meskipun ada satu cawangan saja ataupun ada satu kedai saja, apa saranan Cik Azwan? Adakah mereka ni masih juga perlu ada marketing yang macam Cik Azwan sebut tadi atau sebenarnya dia mengikut size business tu baru dia diperlukan? Okay, menarik soalan ni sebab banyak orang tanya ataupun share ni semua nak buat kan. So tapi dia tak tengok capacity dia ataupun sebenarnya dia nak sampai tahap mana. Contohnya macam bila kita setting satu bisnes tu, kita nak kuasai daerah ataupun kawasan apa. So ada orang ada website cantik, semua nak buat website cantik. Bayar mahal, dia nak bayar mahal tapi tak digunakan. Yang penting sebenarnya website tu kita create untuk membantu kita secara organik.
Tetapi dia buat sekadar ada je, so tak jadi kan. Lalas dia jual kat Shopee juga kayaknya kan. Okay. Ada website So cantik tapi jual kat Shopee juga macam tu. macam tu je kan. Website yang ada tu dia tinggalkan je. Sebenarnya Okey. beza tau, sebab setiap apa yang kita buat tu kita kena tahu impact dia. Contoh macam Shopee, dia takkan ataupun dia kurang untuk retain customer tu. Sebab dia ada dia punya sendiri, dia punya audience dia. Tetapi kalau dia kat website kita tahu dia beli barang tu dari kita saja. So kita kena buat tu ikut keperluan lah. Okay, itu untuk website. Contohnya macam pasal Google tadi kan. Saya rasa ni ilmu asas yang setiap perniagaan yang ada brick and mortar ataupun dia ada premise, dia mesti kena buat. Tak kisahlah dia tak nak pergi ke, tak nak go global ke, tak nak ke, dia mesti kena ada Google My Business ni. Dia mesti kena buat. Dia kalau biasanya kalau saya jumpa kawan-kawan ataupun rakan tu, saya akan bagi kita panggil macam sharing lah. Kau buatlah Google My Business ni. Sebab Google My Business ni sebenarnya dia akan bantu kita punya location ni untuk sekitar kawasan tu. Bila kita daftarkan tu, dia akan bantu, okay, dia ni bisnes ni dekat sini dan apa yang dia jual, dia akan bantu. Kalau kita tak buat tu, bila orang type kat Google Search, kita ingat Google Search tu kena ada website saja. Tak. Kalau kita ada Google My Business yang percuma ni pun dah boleh membantu kita. So kalau kita buka Google My Business tu, type kat Google tu Google My Business, then subscribe, lepas tu pilih dan isi semua, gambar, logo, post, isi post secara berkala, ada promotion ke apa. Kalau ada website, dia akan kita attach kali website kita. Sebab dia akan bantu secara susah nak terang kat live ni, tapi kita akan tengok dia very powerful lah kalau kita combinekan semua. Tapi asasnya Google My Business tu memang wajib bagi saya lah. Alright. Okay, terima kasih Cik Azwan. Tapi kita semua bersetujulah kita semua bersetuju bahawa setiap yang berbeza mempunyai model pemasaran yang berbeza. Dia juga mempunyai orang kata model pengurusan yang berbeza. Jadi kadang-kadang kita nampak kedai runcit, kita nampak minimart, kita rasa sama je kan, kedai runcit jual barang apa orang kata keperluan barang harian. Kita nampak macam sama, tapi sebenarnya macam yang kita faham kita semua faham bahawa setiap business model itu mempunyai cara pengurusan yang berbeza. Jadi saya yakin Cik Azwan pun apa yang Cik Azwan share tadi secara umum dan berdasarkan pengalaman Zinmat daripada tahun 2011 tu sampai sekarang Cik Azwan sendiri berada dalam organisasi itu secara langsung. Jadi kepelbagaian ni ada setengah-setengah tu memang fokus kepada online saja. Jadi dia tidak ada model pengurusannya berbeza. Kalau online saja dia lain. Kalau kita tengok dia punya PNL pun tak sama. Kalau kita tengok dia punya orang kata revenue stream pun tak sama, dia berbeza. Jadi antara perkara yang Cik Azwan dah kongsikan tadi, apakah yang Cik Azwan nampak ataupun kita dah tahu retail ni atau orang kata perusahaan macam ini sentiasa akan ada. Sentiasa ada peluang, sentiasa ada potensi. Tapi mungkin Cik Azwan boleh kongsikan sedikit apakah pandangan Cik Azwan kepada macam golongan muda terutamanya ataupun golongan yang lebih matang mungkin ada satu kumpulan yang memang ada modal sahaja. Mungkin ada satu kumpulan yang memang ada tenaga dan kepakaran dengan modal yang ada tetapi agak terhad. Jadi apakah apa orang cakap senario semasa ini, macam tadi buka lagi satu cawangan kan, apakah senario semasa ini dengan orang dah banyak kepada online, apakah senario semasa ini membolehkan lagi potensi untuk kita dalam masa terdekat lah sekurang-kurangnya dalam setahun ini untuk kita membuka lebih cawangan, lebih banyak cawangan dalam bentuk physical setting. Kalau ikut Cik Azwan macam mana lah kan? Realitinya pada sejak COVID ni memang banyak cawangan yang ataupun banyak perniagaan peruncitan baru yang buka. So kita pun perasan lah benda ni. Dan dia sikit sebanyak kita akan berkongsi kek lah. So sebab kalau kita dalam satu apa ni kita panggil customer segment yang sama, kita akan kongsi kek tu. So kita ada pilihan sama ada kita nak terus kongsikan kek ataupun kita nak cari kek lain. Maksudnya kita nak buka di pasaran lain lah. Tetapi dia bergantung kepada macam untuk Puan cakap tadi pasal kita ada yang ada duit, ada yang tak ada duit kan. So dia sangat-sangat kalau retail ni sebab dia nak start dia tu bukan rendah, nak start tu dia tinggi. Dia 100,000 ke atas. Dia bukan simply macam kita kata buka kos 5,000 tu tak. Dia 100,000 ke atas baru logik lah untuk kita buat bisnes tu. Melainkan kita dapat
kita panggil stok tu memang kredit lah. Kan? Stok kredit 100%, mungkin kita akan dapat jimat lah. Tapi dia bergantung kepada next adalah kita fikir sales pula. Adakah kita buka ni, kita buat kajian, adakah orang kat situ memang tercari-cari kedai macam yang kita akan buka ni. Tak kisahlah konsep apa kita nak buka, sama ada kita kena carilah sama ada dia nak buka konsep yang macam retail minimart biasa ke, ataupun sebab sekarang ni kalau puan tengok minimart ni ada beberapa jenis. Kita boleh segregatekan. Contoh yang pertama adalah yang macam biasa ataupun dia biasa dia macam speed mart lah. Biasa tu macam mana? Biasa macam kedai runcit. Biasa tu macam kedai Aceh ke? Kedai runcit kedai Aceh ke? Aceh tu dia maksud saya dia lagi. Itu dia tak moden. Ni tak saya kata pasal moden. So yang kedua adalah yang dia ada makan-makan. Macam family mart tu. Minimart juga tapi dia ada makan-makan. So kita tengok you nak buat konsep macam tu ke, ataupun ada juga yang ada kafe. Sebab ada trend sekarang yang dia macam kafe, dia buat ada air panas, boleh minum sikit. Ada juga. So kita kena sesuaikan kita punya nak buka cawangan ni sesuai dengan keperluan kat situ. Sama ada kita nak kawasan ni memang orang nak pergi makan jauh. Kalau kita buat insan santai pun kafe ke macam family mart gitu kan, mungkin boleh memberi semangat dia. Macam kami memang ada customer segment macam tu, kita target customer segment macam tu. Bila kedai ni ini sesuai tak dengan segmen kita. Kita kena pastikan perancangan kita betul lah. Jangan kita main ini kosong, sini murah buka. Kan? So tak ada duit buka. Tapi duit loan. Lepas tu pembinaan saya tak cover. So macam semua perancangan kena menyeluruh lah. Bukan kata ada duit saja, ada tempat saja. Tak, dia mesti complete semua beberapa perkara yang kita nak pastikan continuity kita ni, baru kita buka cawangan lah. Tak kisahlah zaman pandemik ke tak pandemik ke apa kan. Sebab kita tengok lagi kalau macam sekarang ni, saya cakap konsep adalah retail. Maksudnya dia essential. Itu kalau kita buka yang bukan essential, dia lagi mencabar. Kalau dia macam baru-baru ni buka sekejap tutup balik kan. So macam mana orang yang bukan essential tu kan. Kalau essential ni gagah lagi lah kalau kita nak buka kan. Ni saya nak kongsikan untuk bisnes yang bukan essential lah. Tu lagi kena fikir. Macam foto cantarika kan, ada kena tutup semua kan, tak boleh operasi macam mana kan. Jadi kawasan tu memang semua orang banyak anak-anak kecil ni kan, dah strategik lah. Tapi ada regulation ataupun sesuatu yang di luar jangka kita, yang di luar kuasa kita, yang kita kena ambil take note benda tu juga. Okey, jadi bila bercakap tentang rancangan ataupun orang cakap planning, benda ni nampak macam klise. Kita kata alah biasalah plan, tak payahlah asyik plan tapi tak buat kan. Ramai yang ada satu orang kata pandangan macam itu, dan ada juga yang kata, "Puan, buat plan sejauh mana nak plan ni? Asyik plan dah lah pandemik, tak tahu apa jadi. Plan lepas tu tak boleh, plan boleh." Jadi sampai satu tahap orang melihat planning ni sebagai satu perkara yang kedua. Jadi kalau mungkin dalam masa terdekat, sebab kita hampir sebenarnya kepada penamat siri kita hari ini. Jadi sebelum kita tutup ni, mungkin kita akhiri dengan satu lagi bahagian kalau Encik Azwan boleh share berapa kerap Encik Azwan buat planning dan berapa kerap review balik plan tu, dan sejauh mana plan ni sebenarnya dalam aplikasi Azinmat sendiri yang orang kata secara praktikalnya membolehkan dia bergerak dan berada dalam tahap sekarang lah. Dan saya yakin ada banyak lagi perancangan ke depan kan. Tapi dari segi pengalaman tu, macam mana sebenarnya yang Encik Azwan buat dari segi planning tu tadi? Okay, ada beberapa faktor bila kita nak cakap pasal planning ni. Pertama adalah dari segi permintaan pelanggan. Contoh macam kadang-kadang pelanggan ataupun feedback daripada kita punya staff, maksudnya pelanggan kata tempat ni banyakkan lagi peti ais contohnya. So bila daripada pelanggan, maksud kita kena ambil betul-betul tindakan pantas. Sebab pelanggan ni yang membeli dengan kita. Bukannya orang kawan kita yang kata. Kalau kawan kita kata tapi tak membeli pun dengan kita. So bukan itu yang kita kena dengar. So kita kena dengar maksudnya yang pelanggan cakap ni. So kita kena take note. Contoh macam kami juga take note macam bila kedai baru buka, ada pelanggan, kita akan sesuai dengan permintaan pelanggan dekat kawasan tu. Kita ada satu buku
bila buka-buka kedai tu, okey, barang ni tak ada. Puan barang apa tadi boleh tak saya take note balik, kalau ada nanti saya bagi tahu. So tu planning tentang barang. So kita nak jual ni barang yang apa orang nak belilah. Bukannya barang yang apa kita suka, ya. So tu planning yang pertama dari kata-kata unsur ataupun faktor daripada pelanggan, ya. Yang kedua adalah segi kita kata macam apa yang sekarang berlaku pandemik ni lah. Kalau daripada dulu kami buka 9 pagi 9 malam, sekarang 9 pagi 7 malam, sekarang balik 10 malam. Sekarang bila ada masalahnya sekarang, kita Malaysia ni power lah, sebab bila buat pengumuman 24 jam atau 48 jam je kena ni kan. So kita kena terus pantas buat perbincangan ataupun perancangan lah. Siapa yang nak kena kerja pagi, siapa nak kerja ni, siapa nak apa kita nak tukar shift macam mana, so kena segera. Yang ketiga adalah perancangan kita untuk jangka masa panjang. Maksudnya pengurusan untuk masa kami ni satu outlet, dua outlet, sampai setiap tambah satu outlet dia berbeza-beza. Dia tak sama. Kalau kita kata feel dia pun lain, tanggungjawab dia pun lain, sebab turnover kita makin lama makin tinggi, kan. So tanggungjawab kita makin lama kita jaga. Kalau kita kata satu orang tu darab 4, maksudnya 4 isi keluarga, kan. Sekarang ni kami dah ada 30, 120 orang. 120 orang ni jadi tanggungjawab. Kita bukan simply ambil keputusan mudah. Kita mesti buat perancangan yang baik, sebab kita jaga ramai orang ni. Tak adalah ramai macam mana megah holding apa, kan. Tapi bagi kami ramai lah, sebab detail ni di harian, kan. So dia memang kena bertindak pantas dan ikut beberapa faktor tadi yang saya cakap tadi. So tu saya kongsikan lah. Alright. Jadi alhamdulillah saya ucapkan terima kasih kepada Encik Azwan, sebab Encik Azwan banyak juga perkara yang Encik Azwan share tadi. Saya pun sebenarnya pertama kali dengar ini bila saya dengar cerita ni, pertama kali saya nampak dengan jelas apa business model yang Azin Mart ada sekarang ni. Jadi saya harap rakan-rakan semua sambil kita mendengar dan kita melihat ni, kita ambil beberapa poin yang penting, kerana seperti biasa Encik Azwan setiap kali bila kita dapat maklumat baru, sebenarnya kita perlu tanya juga okey, ini maklumat baru, apa yang saya boleh buat dengan maklumat ni. Kedua, siapa yang saya boleh tolong dengan maklumat ni. Jadi mungkin kita bila dengar banyak sebenarnya saya belajar dengan Encik Azwan, sampai saya rasa macam saya tak buka lah kedai. Sebab dia bukan satu perkara yang mudah. Kita nampak ringkas, kita nampak senang, okey beli stok jual, tapi sebenarnya dia memerlukan satu perancangan. Tetapi saya yakin kepada rakan-rakan di luar sana, okey, kalau mereka nak cari Azin Mart atau nak cari Encik Azwan, macam mana? Kita operasi bisnes ataupun office di Seksyen 15 Shah Alam. So kita kalau nak ke kedai kami adalah pencawangan sekitar Lembah Kelang lah. Kita ada di Shah Alam, kita ada Seksyen 15, Seksyen 27, U10, U5. Kemudian kita ada kat Subang Jaya USD8, kita ada di Puchong, kita ada di KL, dan kita ada di yang insyaAllah yang akan datang akan ada di Kuala Lumpur ada, dan yang ke-9 insyaAllah di Putra Heights insyaAllah. Dan kita pula bila bisnes ni, kita bukan bisnes di kedai saja. Kita juga ada website kita azimart.com, boleh buat pembelian kat situ. Apa yang alamatnya apa tu tadi tuan? azimart.com sama. azimart.com. So website kita ni ataupun apa yang kita tawarkan, pelanggan boleh dapat barang dalam tempoh 1 jam. So dia instant delivery. Bukannya macam next day ke 2 days ke, tak tahu bila ke, kan. So kita nak order tu terus dapat. So kita ni menggabungkan bukan saja kita jual secara offline, kita juga jual secara online. Dan kita macam biasalah tempat-tempat ataupun nak booking untuk sumbangan ke apa, kita pun boleh juga, tak ada masalah. Dan kalau sebarang usaha sama ataupun vendor-vendor, insyaAllah boleh rujuk saya ataupun di kedai. Kalau saya punya website ataupun saya punya Facebook adalah Hazwan Jaludin, seperti mungkin ada di share, kan, ataupun di tag ke, boleh messenger ke apa, insyaAllah saya akan rujukkan. Kalau untuk produk baru, kita akan ada person in charge yang akan uruskan. Itu saja. Alhamdulillah. Jadi kita sama-sama semua rakan-rakan semua kita doakan kejayaan Azin Mart dapat meneruskan legasi dan dapat terus memberi khidmat, membekalkan produk-produk yang berkualiti, yang baik kepada seluruh masyarakat kita. Jadi insya-Allah kita doakan supaya kita ucapkan terima kasih pada Cik Azwan, dan kita doakan supaya sentiasa dikurniakan kesihatan dan orang kata kemudahan dapat menyelesaikan apa-apa sahaja
situasi dan keadaan semasa bersama dengan tim. Jadi sekali lagi saya pun nak mengucapkan terima kasih kepada semua rakan-rakan yang sentiasa follow dan juga yang sentiasa bersama-sama dengan page Puan Ainur Muhammad. Lepas ini boleh cari Encik Azwan. Encik Azwan dia kata dia ada dekat Facebook tu. Jadi boleh cari dia, boleh messenger dia. Kalau dia lambat jawab janganlah marah. Saya yakin beliau akan jawab, insyaAllah. Encik Azwan akan jawab, cuma lambat cepat sahaja. Kalau WhatsApp pun dia akan jawab, lambat cepat sahaja. Jadi untuk itu, sekali lagi Encik Azwan, terima kasih banyak Encik Azwan. Sama-sama, terima kasih juga jemput saya sebagai wakil syarikat, insyaAllah. Alhamdulillah. Terima kasih kepada tim Azin Mat yang berada di luar sana dan sentiasa bersama-sama kami sepanjang lebih kurang 60 minit ni. Saya juga ucapkan terima kasih. Jadi kita doakan supaya tim Azin Mat akan dapat terus menjalankan dan merealisasikan rancangan-rancangan yang sudah diadakan dan kita sama-sama menyokong mana yang baik. Nanti kena sentiasa maintain kualiti supaya terus mendapat sokongan daripada pengguna, vendor dan semua sekali. Jadi untuk itu kepada rakan-rakan, saya ucapkan terima kasih. Minggu hadapan insya-Allah minggu hadapan kita akan terus bersama-sama dalam ruangan ini. Minggu hadapan hari Isnin jam 5 petang kita akan bersama seorang lagi usahawan dalam tajuk Legasi Bisnes. Jadi dengan itu saya ucapkan terima kasih. Sekian, Assalamualaikum. Kita jumpa lagi.